Okey, negaraku sehati sejiwa. Alhamdulillah Malaysia terus makmur dan kita terus marakkan agar Malaysia ini terus bekerja keras kerana di barisan kerajaan dan juga rakyat. Ia mesti menjadi satu tim yang kuat sebab kita ada matlamat istirahat jelas untuk TI50. Nak semuanya IT, semuanya digital. Jadi untuk sains orang ada, sains, teknologi, inovasi semua ada. Hari ini pun kita ada Betul. berbicara tentang tadi dengan Mosti. Kali Ya. ini pula kita nak berbicara tentang satu convention, itu Convention Industri Digital Bumi Putra. Okey, jadi ini adalah ruang cukup baiklah untuk kita dapat lihat player-player ni dengan izin membincangkan isu masalah pelibatan Bumi Putra dalam industri digital negara dan juga adalah boleh tengok-tengoklah jeli-jeli kok ada peluang keusahawanan. Ya, betul. Okey. Itu yang paling penting sekali kerana untuk menjana pendapatan sekarang sudah ada banyak saluran dan cara. Betul. Cuma mungkin di convention ini ada kaedah yang baru yang mungkin boleh diterokai. Jadi untuk itu kita bersama dengan tetamu kita, Hisham. Betul. Kita bersama hari ini bersama dengan Ibu Bagai Tan Sri Dr. Rahim Tabicip merupakan pengurusi Yayasan Badan Ekonomi Melayu. Assalamualaikum Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri sudi bersama kami. Kita nak cerita benda serius hari ini, Tan Sri. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, dan juga kita bersama dengan Encik Muhammad Zaidi Abdul Karim merupakan Ketua Bahagian Hal Ehwal Pos dan E-Dagang MCMC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ini mengenai convention industri digital Bumi Putra. Sebelum kita pergi lebih detail ataupun lebih terperinci, macam mana Tan Sri sendiri melihat dari segi potensi kita punya pembangunan Bumi Putra dalam industri digital setakat ini, Tan Sri? Saya melihat bahawa kita perlu ada satu convention. Kerana penglibatan Bumi Putra sekarang makin meluaslah dalam bidang digital ini. Actually, negara kita sebenarnya sedang mengalami satu proses digital revolution. Revolusi digital di mana tidak ada aktiviti yang boleh dijalankan tanpa digital. Ya, betul. Puan-puan nak pakai telefon atau iPad, itu semua digital. Jadi masalah sekarang ialah intensiti penggunaan digital ini makin meningkat. Dan kita sekarang ini mungkin pihak berkuasa macam Suruhanjaya komunikasi dan multimedia SKMM mungkin ada maklumat-maklumat tentang penglibatan Bumi Putra ni yang kita tidak berapa jelas lagi lah. Adalah perlu untuk merancang satu masa depan penyertaan Bumi Putra ni secara tersusun. Kita ada pembangunan misalnya negara secara umum yang melibatkan digital, tetapi dalam konteks itu kita nak lihat masyarakat Bumi Putra sejauh mana pelibatan dia, berkesan ke tidak, sebesar mana saiz dia tu. Daripada situ kita nak kembangkan dalam bidang apa sekarang ni dia terlibat, apa masalah dia dan apa yang halangan-halangan yang dihadapi. Kemudian kita kata dengan halangan ini apa penyelesaian dia. Kemudian mungkin kita dapat feedback daripada convention yang kita nak anjurkan ini, feedback yang boleh membantu penggubalan satu dasar digital negara misalnya. Nak memberi peluang kepada Bumi Putra sikitlah. Dia bukan sekadar nak mendengar sahajalah. Mendengar. Kita mendengar maklumat-maklumat baru, kemudian kita meluahkan apa yang kekangan yang terlibat. Kita kutip, mungkin kita dapat maklumat peluang-peluang baru yang akan mengambil bahagian sekali. Cuma mungkin kalau kita melihat kepada kerjasama antara MCMC dan juga gagasan Badan Ekonomi Melayu ini, daripada Encik Zaidi melihat kerjasama ini bagaimana hala tujunya kelak? Peranan. Ya, ini pelibatan kita kali pertama. Kita melihat satu kolaborasi strategik di antara MCMC dan juga GABIM untuk kita sama-sama memberi fokus. Ini fokus kepada usahawan Bumi Putra dalam aspek digital ekonomi. Banyak agensi-agensi yang lain juga terlibat. Kita cuba gabungkan semasa convention ini untuk kita sama-sama supaya kita dapat bekerjasama dalam satu ekosistem dan memberi fokus supaya kita dapat mencapai sasaran-sasaran yang kita tetapkan lah. Dan kita tahu MCMC memang kita cuba sediakan prasarana digital di seluruh negara. Satu cabaran besar untuk kita. Dan yang sebenarnya yang lebih besar daripada itu ialah pengisian. Pengisian digital yang kita perlu mengebeling semua agensi-agensi bersama, duduk bersama untuk kita beri fokus dalam pengisian digital ni. Selain daripada pengisian, saya rasa ada satu lagi ruang mungkin menyelesaikan masalah yang banyak ada sekarang ni dari segi penyalahgunaan. Betul. Itu juga MCMC kan. Itu juga jadi satu isu yang akan dibincangkan dan ditimbulkan daripada
convention tu nanti. Peserta-peserta lah. Tapi betul lah Tan Sri, sebab hari ni kalau kita nak jadi usahawan tu dia kenalah berjiwa murni, dia kenalah jujur. Jadi kita tak nak apabila digital itu kita yang menggunakan digital untuk kebaikan, bukan digital itu yang menggunakan kita. Tan Sri. Fokus convention ni sebab dunia digital ni terlalu luas. Betul. Kita nak capai convention dalam masa yang terpendek satu hari, tetapi menghasilkan pemikiran yang baik, ya, yang dapat memanfaatkan masyarakat perniagaan digital Bumiputera di seluruh negara dan memanfaatkan pihak berkuasa macam MC dan kementerian dan juga mungkin dasar negara. Oleh sebab kita fokus dua tajuk yang penting. Misalnya kita pilih digital free trade zone, yang baru ni. Jadi makna dia kita nak lihat bagaimana digital ini boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat perniagaan Malaysia, tetapi khusus kepada Bumiputera, apa capability dia untuk participate dalam perkara ini. Misalnya Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun membuat satu usaha inisiatif yang baik, misalnya Jack Ma daripada China nak beri 10% daripada infrastruktur dia untuk kita membuat akses kepada dia punya portal. Tapi sejauh mana pengisian macam disebutkan tadi kita boleh masukkan orang Malaysia dalam konteks itu Bumiputera macam Pelibatan mana? kita. Jauh ke tinggal, bertatih-tatih lagi, tak boleh. Jadi kita nak kaji dalam convention ini. Dan selain daripada itu, kita juga nak melihat satu suasana di negara kita. Misalnya dari segi digital infrastruktur itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang daripada misal pengimportan, pemburongan, peruncitan, Bumiputera terlalu tipis penyertaan dia. Boleh kita lihat ke satu syarikat Bumiputera yang menjual SIM card ke, telefon ke, iPad ke, komputer di dalam shopping kompleks di dalam Kuala Lumpur, kita tak dapat lihat satu pun. Ini satu ketidakseimbangan yang pada pandangan Gabim perlu disusun semula. Bahawa kementerian dan pihak berkuasa seperti MC mempunyai peranan untuk memperbetulkan ini, bahawa perniagaan yang menjadi akar umbi tiang seri foundation kita pada ekonomi kita ini tak boleh didominasi oleh pihak-pihak tertentu saja. Ia mesti dikongsi bersama dengan adil dan saksama, dan kita mesti cari jalan secara yang terbaik untuk memastikan penyertaan Bumiputera ini dalam semua tadi, baik pengimportan daripada pemburongan dapat dilihat dan dirasai bersama nikmat daripada revolusi digital yang sedang dialami oleh Malaysia sekarang. Jadi untuk apa yang akan berlaku nanti, mungkin kita boleh wawarkan adakah masih ada ruang untuk penyertaan di dalam ni konvensi nanti? Kita rasa ini boleh dimuzakarahkanlah di dalam konvensi ini, dan kita mempunyai authority yang Datuk Seri Saleh, Keruak Menteri, mempunyai semangat untuk lihat bahawa demi masa depan Malaysia yang lebih stabil, yang lebih baik perpaduan, bahawa ini mesti di-restructure lagi. Bila ada semangat macam ini dah nombor one lah. Kita ada pula MC yang melaksanakan tu. Ini semua kebijaksanaan kita. Tetapi bagaimanapun kita membuat penyusunan seperti ini, Bumiputera mesti mempunyai capability untuk participate. Kalau tidak kita cerita saja, jadi macam angan-angan Mak Jidin. Kita nak ada satu convention, bila mendengar, berluah, berkongsi idea, tapi kita nak impak tu berterusan, follow up tu lebih penting. Kalau kita sedar dari segi peranan MC satu, dari segi potensi di kalangan Bumiputera, sudah ada sebarang R&D atau tidak? Melihat kepada pelibatan Bumiputera berapa persen semua, ada tak di situ, Tuan? Semalam kita ada mesyuarat dengan Gabim, persediaan. So Gabim pun ada commission study oleh pihak universiti mengenai pelibatan lah. Peratus sebagai contoh dalam sektor-sektor yang tertentu, dan kita akan bincangkanlah semasa convention nanti. Cuma isu kita ini ialah kita semua faham digital ni dia bersifat empowering, memberi kita kuasa. Dan juga dia telah mewujudkan satu situasi yang kita panggil equal playing field kepada semua. Dulu kita mungkin dah ada orang kata ekosistem yang lain yang susah untuk Bumiputera pecahkan ekosistem tertentu. Tapi dengan digital sebenarnya dia telah mewujudkan peluang yang sama kembali sepatutnya. Cuma kita kena fikirkan bagaimana untuk kita ambil peluang.
dia melibatkan juga mengenai dengan awareness satu. Kita punya skill, knowledge, creativity, because digital memerlukan creativity. So semua ni dia sama penting, bukan prasarana Dia sahaja. saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi banyak agensi dalam kerajaan kita ni masing-masing memberi fokus yang berbeza-beza lah. Ada yang fokus kepada untuk ekspor, ada yang pembangunan kapasiti dan sebagainya. Mungkin melalui dengan convention ni kita harapkan kita dapat sepadukan dengan meletakkan satu sasaran KPI. Harap-harapnya begitulah, itu yang convention ni. Kalau tidak tak ada sasaran tu, kita semua sukar untuk kita Dia kena ada buat. satu sasaran. Saya suka sambung sikit bahawa dari segi konteks itu, kesepaduan hal tuju kita. Elok kalau lepas convention ini kita dapat menyatukan tenaga setiap usahawan perniagaan digital Bumiputera ini dalam satu rangkaian lah, dalam satu pasukan. Yang mana bukan senang dalam bidang digital ini, tetapi kita perlu ada macam satu gerakan massa bersama-sama kita. Patut boleh berkongsi maklumat, patut boleh buat bersama, buat research dan sebagainya. Persatuan ataupun NGO yang betul-betul bertanggungjawab. Kita ada yang kecil-kecil ni sekarang, macam online business dan sebagainya. Tapi kita nak lebih bersifat nasional, memperjuangkan. Itu sebabnya sahabat kita macam warga negara Tionghoa berjaya dalam perniagaan. Kerana mereka mempunyai sifat-sifat yang seperti ini. Sifat nak berkongsi maklumat. Kalau dia tahu maklumat tu, dia panggilkan kawan dia. Macam mana kita nak buat, kita nak attack. Kemudian macam mana kita nak laksanakan. You buat ni, you buat ni, you buat ni. Kita ni orang Melayu ni, dia tak bersuka berkongsi. Kalau berpersatuan pun dia saja. Kalau berniaga pun dia saja. Dan dia rasa kerana ada nilai-nilai yang kurang baik lagi, macam hasad, dengki, tak nak polok seorang saja, yang besar tak nak angkat yang kecil, yang kuat tak nak angkat yang lemah. Tak ada semangat kolektiviti yang seperti itu akan jadi asas kelemahan kita. PMI tangtu juga lah. Dasar ekonomi baru telah diwujudkan 1970-an sampai sekarang 30% tak tercapai lagi. Inilah sifat-sifat. Kita mesti berubah. Convention ini saya berharap dapat merubah persepsi, nilai, paradigma ahli-ahli perniagaan kita yang terlibat dalam perusahaan digital ini, meletakkan kepentingan profesional, berdisiplin, mengutamakan kepentingan kolektif. InsyaAllah kita berjaya. Saya pasti dengan ada kesedaran dan juga pemikiran yang seperti ini, dengan pengalaman daripada Tan Sri sendiri, insyaAllah ia akan tercapai. Kita ucapkan terima kasih banyak Tan Sri. Terima kasih atas memberi kita peluang untuk kita nak menjemput orang datang. Betul. Yang mana dia terlupa-terlupa tu, kalau dia tengok ini, please boleh kontak Gabim lah ataupun MC. Terima kasih juga Tuan Muhammad Zaidi atas perkongsian kita hari ini. Minat bagus, tapi di sebalik minat itu juga yang penting adalah kemampuan kita yang perlu diasas sekali dengan ilmu dan juga kemahiran. Selamat pagi Malaysia.